Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Moga korang semua sihat. Um, kita kerja kebun dapur, merumput dah siap. So kita nak siapkan tanah untuk prepare tanah untuk next punya tanaman. Jom.
kerja untuk persiapan petak tanaman. Untuk next punya tanaman dah siap. So apa yang kita buat dekat tapak bekas tapak jagung tu, mula-mula saya cakar sebab saya letak daun kering tu kan. Lepas tu saya cakar tepi, saya guna digging fork untuk longgarkan semula tanah tu. Lepas tu saya letak tanah hitam, saya letak teh ayam. Lepas tu sekam padi bakar. Lepas tu saya mix. Lepas tu saya letak daun rumput yang kita dah mesin tu. Saya letak tu. Lepas tu saya sungkup lagi sekali dengan net hitam. So point kenapa saya buat semua tu, mula-mula sebabnya tanah bahagian tu dia cepat mendap kan. Saya siram hari-hari kan, so tanah tu mendap memanglah. Lepas tu sebab pokok jagung ni kan dia tinggi, besar, dia tak boleh tanah yang longgar, tanah yang maksudnya lembut dia tak boleh, dia nak tanah yang keras. So bila kita nak tanam benda lain, so kita kena longgarkan dulu tanah tu. So saya guna digging fork tu saya cari dekat DIY, murah je, baru 30 lebih. Sangat bermanfaat untuk orang yang macam saya lah, maksudnya yang tanam sikit-sikit, sesuai. Sebab dia bagus lah, sebab kita tak nak usik tanah tu beria, tapi kita masih nak kena longgarkan tanah lah supaya kita dapat tanam benda lain. Okey. Lepas tu saya letak tanah hitam, sebab tanah hitam sawit, bekas mendapan sawit punya. Biasa kalau felda ada kilang sawit kan, biasa kilang sawit ni sampai masa dia akan kosongkan kolam mendapan dia. Kolam mendapan ni dia punya hasil-hasil daripada sisa daripada buat minyak tu lah kan. Dia punya proses daripada minyak mentah tu, daripada buah dia proses pada minyak kan. Dia punya mendapan kotoran dia tu kat situ lah. Dan kotoran tu dia akan makan masa beberapa bulan macam tu, dia akan clearkan. So yang itu sesuai untuk tanaman. Tanah hitam tu kalau kita nak guna, kita kena mix dengan tanah lain. Tanah merah ke, pasir ke, sabut ke kan. Sebab dia bagus, tapi kalau dia kering, dia akan jadi macam batu, keras. So kita kalau nak guna untuk pokok, kita nak kena isi benda lain lah, campuran benda lain supaya dia tak terlalu keras. Jadi akar pokok tu tak adalah macam tercekik kat situ kan. Air ayam tu saya memang ambil daripada tu komersial punya ternak ayam. Dan dia yang menyebabkan saya punya tanaman ni tak jadi organik sebab dia lah. Sebabnya ayam komersial ni dia guna makanan dia bukan makanan organik. Dia ada makanan khas. Sebab diorang kan bagi makan supaya diorang tu cepat besar. Jadi makanan dia tu dia ada something yang buat dia booster supaya besar. So something tu dia tak berapa bagus. So bila tak berapa bagus, dia bagus untuk tanaman, tapi dia macam mana, ada side effect lah macam tu. Tapi kalau nak kategorikan organik tak boleh. Sebab dia bukan organik dah. Sebab dia ada add something dalam makanan ayam tu. Ayam tu makan jadi cepat besar, lepas tu dia buang. Buangan tu dia memanglah bukan yang saya dapat ni, bukanlah betul-betul panas. Maksudnya dia dah lama, saya dah ambil lama, tapi dia masih dalam kategori fresh lagi. Dia nak tunggu dia sampai jadi kompos yang sesuai, selamat untuk tanaman tu, dia ambil masa lagi sikit. Lepas tu sebab tu kita kena campuran. Maksudnya kita tak boleh nampak letak dia banyak supaya dia tak terlalu efek. Jadi kalau dia efek dia, kalau baru ni dia panas, dia ada ammonia acid macam tu lah. Dia ada bau dia yang bahaya. Bau dia ada gas dia. So betul kita tak boleh nak pakai fresh. Dia beza kan teh ayam kampung original tu dengan teh ayam bela ni lain.
tengok dari segi makanan dia, cara hidup dia, macam tu. Lepas tu saya tak ada tai ayam original. So jadi saya kena gunalah tai ayam tu. Manfaatkan je lah apa yang ada kan. Sebab lagipun saya dapat benda tu free. Jadi saya guna je lah. Lepas tu saya letak sekam bakar supaya tanah tu dia renggang. Maksudnya tak adalah kalau kurang air tu dia tak adalah mengeras betul. Dia jadi macam loose sikit lah kan. Lepas tu antara pilihan lain untuk sekam bakar, pasir tu antara pilihan lain. Lepas tu sebab saya nak buat tanaman yang akan datang untuk tempat tu, dia bukan tanaman jenis berbuah. Dia bukan tanaman jenis berbuah untuk bekas tapak jagung tu. Jadi saya tak guna tek kambing. Sebab tek kambing dia sesuai untuk pokok berbuah. So, tapi masa saya tanam pokok jagung tu, saya ada letak tek kambing. So tek kambing tu masih ada baki dia. So itu je lah untuk sekiranya saya tak ada tambah lagi dah. Cukup dah tu. Lepas tu saya letak sungkup daun kering, daun rumput yang kita dah mesin tu kan. Saya letak tu supaya rumput lain tak naik. Keduanya dia bagi lembab, tanah tu bagi lembab. Lepas tu saya saja je net jaring hitam tu kat situ. Sebenarnya net jaring tu dah reput. Jadi saya letak sesaja je. Tapi nak guna boleh, tak guna pun boleh. Bergantung pada kita punya rumput mesin tu banyak mana. Kan. Lepas tu bagus rumput yang kita dah mesin tu, bagus dia. Dia dia serap lembapan tu lebih. Lepas tu dia kompos cepat. Macam ni kan. Kayaknya dalam proses kompos lah sekarang diorang tu. Lepas tu untuk sungkup ada pilihan lain. Sebenarnya rumput kering sebaik-baiknya kita jemur dulu bagi dia bukan hijau. Baru kita letak dekat jadi sungkupan lah kan. Tapi ada yang saya guna tu, saya guna yang hijau. Sebabnya saya tak sempat dah. Saya tak boleh nak tunggu dah. Saya ambil, saya angkut, terus saya letak je. Dia ada hijau. Dia jadi kat situ lah. Sebabnya risiko dia, kadang-kadang ada akar rumput. Rumput ni dia betul-betul Allah jadikan dia sangat struggle tau. Mudah hidup. So dia, kalau dia dapat peluang hidup sikit, walaupun 0.001% untuk hidup, kalau dia dapat peluang tu, dia akan terus hidup. Tu masalah kalau rumput kering yang kiranya kita tak, kadang-kadang mungkin ada dia punya perdu dia kat situ kan. Kadang-kadang kita tak tahu ada benih dia kat situ kan. Tapi yang bagus dia dalam proses dia, kalau dapat kena di dalam proses kompos tu, dia akan betul-betul kompos. Dia akan kompos everything. Itu bahaya dia akan bahaya dan bagus dia akan kompos everything. Tapi dia kalau dia dapat peluang untuk hidup, dia akan hidup macam mana pun. Itulah saya tak nak cakap macam mana, tapi itulah yang saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Okey, lepas tu dia kalau dalam keadaan yang kompos tu, dia boleh tahan, dia serap air embun ke air tu lama. Lepas tu dia kekalkan dekat atas permukaan tanah tu lama. Masa dia serap tu banyak, lepas tu lama. So tanah bawah tu lembab sentiasa. Okey. Kalau tanaman kita tu tak serap banyak, tahan lama lah. Kalau tanaman kita tu jenis serap banyak, kena add lagi lah.
Lepas tu yang senangnya rumput tak naik dah. Rumput macam pucuk-pucuk rumput yang tepi kan saya letak kat keliling kan. Kan ada risiko daripada tepi-tepi rumput, tepi-tepi dia tu akan sampai dekat area tu kan. Tapi selagi dia ada, rumput tu takkan dapat. Dia akan mati. Kan. Lepas tu kita kena isi selalulah juga sebabnya dia kan akan proses kompos. Bila proses kompos ni dia akan mereput dan hancur dan jadi tanah. Lepas tu kita nak kena isi lagi supaya dalam satu tahap tahap reput tu bila dia nak jadi tanah tu dia akan menjadi peluang sangat bagus pada rumput lain untuk hidup. Untuk tumbuh, untuk cambah apa semua. Kita kena isi lagi supaya rumput yang bakal hidup dan cambah tu tak ada peluang. Sebabnya rumput ni dia perlukan cahaya matahari. Biasa cahaya matahari lah. Dia akan terus kuat untuk hidup tu sebab cahaya matahari. So kalau dia keadaan gelap, dia takkan hidup. Lepas tu antara teknik lain untuk yang bagus untuk batas dalam proses macam saya ni, antara yang bagus kalau kita letak plastik hitam ke. Plastik hitam dia akan terus kompos daun tu, terus jadi tanah lah. Dan rumput pun mati. Tu, tapi saya tak ada. Ada. Tapi saya tak nak guna sebab saya guna net hitam tu. Bagi saya cukup lah dah. Saya pun bukannya nak bagi rumput tu mati habis kat situ. Saya nak dia lama sikit. Antara media lain yang korang boleh letak dalam petak tanaman rice bed ni, korang boleh letak sabut, korang boleh letak pasir, korang boleh letak sekam mentah. Lepas tu yang terbaik adalah kompos. Okey, terbaik adalah kompos. Tak kisahlah kompos tu daripada kompos hijau ke, kompos cendawan ke, kompos yang korang beli dekat mana-mana ke. Tapi nak guna dia satu pastu tu tak boleh sebab kompos ni terlalu lembut. Terlalu lembut. Kalau dia nak pegang pokok sayur berdaun okey. Kalau sayur berbuah kita nak kena isi pancang, nak kena isi untuk support dia lah. Sebab dia memanglah dia cantik tapi dia terlalu loose untuk akar tu, untuk genggam. Untuk kalau pokok berbuah jenis macam pokok yang berbatang ni dia payah sikit lah. Kalau sayur daun ni dia senang sebab dia tak tinggi kan. Dia just akar dia serabut, so dia merayap tu dia boleh lah untuk ditegak tu kan. Lepas tu dekat pucuk ubi dengan pokok pucuk manis tu saya letak tanah hitam sahaja. Sebabnya itu dah cukup dah untuk diorang. Lepas tu kat batas lama, maksudnya batas yang sedia ada yang masih ada pokok. Lepas tu yang dah ada satu batas yang saya dah siap guna. Saya cuma bentukkan dan isi rumput kering tu je. Rumput yang mesin tu je saya letak untuk dia bagi bentuk semula. Dan next saya boleh buat benda lain lah. Ada yang batas baru yang saya cuma letak, saya kumpulkan daun kering, lepas tu saya letak rumput dekat keliling dia. Sebabnya saya dah tak ada sumber untuk tu lah, untuk tanah dekat situ tu. Satunya dah tak ada apa saya nak tanam sangat. Lepas tu saya letak je lah daun kering tu dengan rumput kat sekeliling tu. Jadi dia akan kompos, dia akan jadi sumber baja pada pokok tu. Okay, tu je detail detail mengenai saya punya preparation untuk next punya tanaman. So harap ada sesuatu yang korang boleh ambil. Saya tak kata benda ni mudah sebabnya tak ada benda yang mudah. Kan? Tapi saya tak rasa benda ni susah sebab semua orang mampu buat benda ni. Benda ni basic sangat. Kan? Terima kasih buat korang yang menonton, yang like, yang subscribe, yang terus berjuang dalam bidang pertanian, peternakan, apalah peladangan ke kan. Sebab sumber benda-benda yang berkaitan dengan sumber jadi dan sumber pertama makanan. Okay. Lepas tu kalau korang
suka dengan video ni, silalah like. Kalau korang nak tengok lagi video-video akan datang mengenai saya punya saya punya kebun dapur dan area bunga ni, so silalah subscribe. Kalau ada teguran-teguran, silalah komen. Saya sangat terima teguran. Lepas tu moga korang semua sihat, diberi apa tu, diberi ketenangan. Okey, apa kalau korang rasa nak buat dalam apalah, tak kisahlah korang nak bela ke, nak tanam ke, apa ke, kalau nak buat cepat-cepat. Tegurkan hati, buat cepat-cepat. Okey, buatlah sekecil-kecil yang korang mampu. Jangan terlalu besar, buat sekecil-kecil yang korang mampu. Okey. Okey, sekian dulu daripada saya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Saya Fatonah dari Fatonah Little Heaven. Assalamualaikum. Bye.